أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberi kesempatan, kita masih lagi diberi hayat dan kesihatan yang baik, dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita ini kita dapat gunakan pada melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Ini antara yang paling penting, tuan-tuan. Dan kalau kita lihat menjadi satu sunnah yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mengangkat takbir, kita akan membaca doa iftitah, tuan-tuan. Doa iftitah ni walaupun dia tidak wajib, tapi dia satu tuntutan sunnah yang seolah-olah kalau kita lihat rangkap-rangkap doa iftitah tu, tuan-tuan, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai ke penghujungnya innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, inilah satu rangkap kata-kata doa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar setiap para sahabat, agar setiap kali solat kita diminta untuk kita digalakkan, malah diletakkan sebagai satu sunnah muakkadah untuk kita membaca doa iftitah ini, agar kita, setiap kali kita solat pada Allah Subhanahu wa taala, kita mentajdidkan semula akan perakuan kita bahawa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan satu kenyataan atau satu doa yang saya rasa kalau kita hayati rangkap doa iftitah ni, pastilah kita akan merasakan bahawa la haula wala quwata illa billah. Kehidupan kita ni hanya senyap pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Segala kehidupan kita, segala hayat kita, tuan-tuan, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha rahmat.
Allah lah segala-gala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan di penghujungnya, sesungguhnya solatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Inilah pengakuan yang kita buat 17 kali 5 kali tuan-tuan 5 kali sehari tuan-tuan, kita diminta untuk memperbaharui akan perakuan kita, aku janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku janji ini dimulakan dinyatakan dalam satu keadaan yang paling hampir seorang hamba dengan penciptanya, iaitu ketika kita solat tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan bicara salah satu lagi daripada ciri-ciri ajaran sesat, ciri-ciri ajaran yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Antara ciri yang kita akan bicarakan pada malam ini adalah berkenaan dengan al-ghulu tuan-tuan. Saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar tak kalimah ghulu tuan-tuan. Ghulu ni dalam bahasa Arab tuan-tuan, tapi seringkali juga asatiza melantunkan akan kalimah ni ghulu. Ghulu ni kalau kita lihat, dia diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal ghulu fid din fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, telah bersabda akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wa iyyakum wal ghulu fid din, jauhilah oleh kalian semua akan sifat ghulu, iaitu berlebih-lebihan, keterlaluan dalam agama. Kerana sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa kerana sikap ghulunya, iaitu berlebih-lebihan dalam urusan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam hadis ini, daripada hadis Abdullah bin Abbas ini, kita lihat kalimah ghulu disebut. Kalimah ghulu malah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, lebih awal lagi Allah Subhanahu wa taala telah menyebut akan ancaman ataupun telah memberi ingatan kepada hamba-hambanya berkenaan dengan sifat ghulu. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Maidah dan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat ke-171, manakala surah Al-Maidah pula ayat yang ke-77 tuan-tuan. Kita lihat kedua-dua ayat ini sebenarnya, kedua-dua ayat ini dalam Al-Quran menyentuh tentang sifat ghulu. Tapi sifat ghulu yang disentuh dalam Al-Quran, dia lebih fokus kepada sifat ghulu ataupun berlebihan akan kumpulan Yahudi dan Nasrani dalam amalan agama mereka tuan-tuan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, di mana Allah berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wahai ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agamamu, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar sahaja. Ini ayat dalam surah An-Nisa. Kemudian dalam surah Al-Maidah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada kumpulan yang sama dengan menggunakan ibarah ataupun perkataan yang sama juga dengan surah An-Nisa. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Maksud ayat 77 daripada surah Al-Maidah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan
melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat daripada jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam firman-firman yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepincangan, kesesatan yang telah dilakukan oleh pengikut-pengikut agama Kristian, tuan-tuan, contohnya sehingga tak sampai tahap beragamanya mereka ini, tuan-tuan, sampai tahap mereka mengangkat nabi-nabi mereka ini seperti anak Tuhan. Nabi-nabi mereka ini diangkat, sepatutnya nabi tapi diangkat menjadi anak Tuhan, tuan-tuan. Sama juga dengan Yahudi, Uzair ibnullah, dikatakan Uzair ni adalah anak Tuhan, tuan-tuan. Ini kesilapan besar. Tuan-tuan lihat agak-agaknya kenapa orang-orang Kristian, orang-orang Nasara ni menjadikan Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan. Sebab mereka melihat akan kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak sama macam nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, ibu-ibu mereka bersuami, namun Nabi Isa alaihi salatu wasalam melahirkan anak tanpa ayah, tuan-tuan. Ini menyebabkan mereka takjub sehingga sampai satu tahap mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wasalam sampai tahap Tuhan, anak Tuhan, tuan-tuan. Dan mereka menjadikan ibu Nabi Isa pula sebagai sebagai Tuhan juga, tuan-tuan. Ini disebut sebagai konsep Trinity, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, daripada sini kita lihat, kita nak bicarakan berkenaan dengan ghulu yang disebutkan dalam hadis sebentar tadi. Wa iyyakum bil ghulu fid din. Jauhilah sikap ghulu berlebihan dalam agama. Nabi berpesan kepada para sahabat, hati-hatilah dengan sifat berlebihan dalam agama. Kenapa tak boleh? Kenapa kita dilarang untuk berlebihan dalam agama? Bukankah berlebihan itu bagus? Maknanya, tuan-tuan, seolah-olah macam melakukan benda yang lebih dalam agama ni satu benda yang tak baik, ataupun mungkin boleh kita istilah sebagai yang keterlaluan. Bagaimana kita nak faham tentang keterlaluan ni, tuan-tuan? Kita lihat ghulu ni, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam istilah syarak, apa yang dimaksudkan dengan ghulu ni, tuan-tuan? Ghulu ni berlebih-lebihan ni bermaksud mereka yang melakukan urusan-urusan agama sampai tahap berlebih-lebihan sehingga tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga melampaui daripada apa yang telah diajar kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bagi beberapa contoh-contoh, tuan-tuan. Namun begitu, sebelum kita berterusan, kita lihat yang dimaksudkan dengan ghulu di sini adalah sama ertinya dengan ifrat ataupun tatarruf, tuan-tuan. Dan kalau kita lihat daripada istilah syarak, ghulu ini, tuan-tuan, bermaksud apa? Ialah perbuatan atau sikap yang keterlaluan, berlebih-lebihan dalam memuliakan atau meninggikan darjat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan semestinya. Ini ghulu dalam mengangkat darjat orang-orang soleh, ataupun orang tokoh-tokoh tertentu, tuan-tuan. Walaupun kita tahu, tuan-tuan, kita diminta, kita digalakkan untuk sohbatus salihin, kita diminta untuk mendekati akan orang-orang saleh. Namun begitu, ada batasan-batasannya, tuan-tuan. Jangan sampai diangkat orang-orang saleh ini melebihi daripada batasan-batasan yang sepatutnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ghulu ini diambil daripada kosa kata ghala yaghlu ghuluwan. Maknanya suatu yang melampaui batas dalam ukuran yang sepatutnya, melampaui batas dalam memuji atau mencela seseorang itu juga dikira sebagai ghulu. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ghulu juga boleh membawa kepada syirik, tuan-tuan.
khususnya apabila berlakunya hulu terhadap orang-orang saleh. Macam mana boleh berlaku hulu terhadap orang-orang saleh, tuan-tuan? Tuan-tuan lihat apabila antara kes syirik yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam, tuan-tuan, adalah berlaku kepada kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Nuh diabadikan dalam surah Nuh, tuan-tuan. Dalam surah Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam pada ayat yang ke-21 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira wa la tazidiz zalimina illa dhalala. Maksud ayat ini, tuan-tuan, terlihat terjemahannya pada ayat yang ke 23, tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sembahan Tuhan, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan janganlah pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad dan juga pula Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr, dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan orang yang banyak, dan janganlah engkau tambah lagi bagi orang-orang yang zalim itu selain daripada kesesatan. Daripada ayat ni, tuan-tuan, daripada ayat yang ke-23 daripada surah Nuh ini, kita lihat ada beberapa nama yang disebut. Yang pertama sekali, Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq wa Nasra. Ni 5 nama ni, tuan-tuan, adalah nama kepada orang-orang soleh ataupun pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita sedia maklum, tuan-tuan, nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada kaumnya, tuan-tuan, bila mereka melaksanakan usaha-usaha dakwah, pastinya ada pengikut-pengikut yang setia ataupun orang-orang kanan kepada nabi ni. Antaranya kalau kita lihat Nabi Isa, beliau dibantu oleh Al-Hawariyun, tuan-tuan. Manakala Nabi Nuh juga, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, kalau kita tahu Nabi Nuh ni sejarahnya, kalau tengok sejarah kehidupan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berhadapan dengan kaumnya yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaum keluarganya, sehingga kan Nabi Nuh terpaksa membina bahtera, diarahkan oleh Allah untuk bina bahtera, kerana musibah yang akan Allah kenakan kepada kaumnya. Namun begitu, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, dalam kisah tersebut, tuan-tuan, ada beberapa orang pengikut setia ataupun orang kanan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang 5 orang ni, tuan-tuan, namanya apa, tuan-tuan? Namanya Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Kelima-lima orang kanan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ni antara orang-orang saleh, tuan-tuan. Orang-orang saleh, sehingga kan apabila setelah wafatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasallam banyak bergantung kepada orang-orang saleh ini. Dan sehingga kan setelah mereka juga meninggal, datanglah syaitan kepada pengikut-pengikut Nabi Nuh untuk membina monumen, untuk membina patung, tuan-tuan. Patung untuk memperingati kelima-lima ni. Dah bina patung, kemudian diberi nama atas patung-patung tersebut akan kelima-lima orang-orang soleh pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk mengenang jasa mereka. Mula-mula sekadar mengenang jasa, sebab mereka sayang sangat akan orang-orang kanan Nabi Nuh ni. Sayang sangat dengan Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra ni, tuan-tuan. Sayang sangat sehingga kan mereka terkesan dengan bisikan syaitan untuk membina patung memperingati akan mereka. Jadi pada ketika itu tidak ada apa-apa, tuan-tuan, hanya sekadar memperingati saja akan jasa-jasa mereka. Tengok patung rasa seronok,
terkenang balik memori-memori dengan kelima-lima orang ni. Namun begitu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, setelah meninggal pengikut-pengikut yang membina berhala ni tuan-tuan, akhirnya generasi yang datang selepas itu bukan sekadar menjadikan patung-patung ini sebagai bahan sejarah untuk diceritakan, tapi mereka telah menyembah akan berhala-berhala ni tuan-tuan. Sebab apa berlaku tuan-tuan? Sebab asalnya matlamat baik, matlamatnya baik, tetapi bila menerima bisikan syaitan, aspirasi mereka untuk menzahirkan rasa sayang tu tak cukup. Mereka buat berhala, dan implikasinya orang yang datang selepas itu menyembah akan berhala-berhala tersebut. Ini adalah peristiwa syirik yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam kita, yang berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bahaya amalan-amalan seperti ini. Dia bukan berhenti di situ tuan-tuan. Akhirnya segala patung-patung ataupun berhala-berhala ini tuan-tuan diwarisi sehingga disembah oleh kabilah-kabilah Arab yang lain. Dan kabilah-kabilah yang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kabilah-kabilah Arab yang terkesan dan masih lagi menyembah yang menyembah akan berhala tersebut, antaranya kaum Kalb, kabilah Kalb di kalangan kabilah Daumatul Jandal tuan-tuan. Mereka menyembah akan berhala suak yang tadi tu. Kemudian manakala kabilah Huzail pula tuan-tuan, mereka mengambil Wat pula sebagai dia punya sembahan. Kemudian manakala berhala Yaghuz pula dimiliki oleh kabilah Murad, dan seterusnya tuan-tuan, kabilah Hamdan, kabilah Nasar pula mengambil Ya'uq dan juga Nasar. Ini antara sembahan-sembahan yang telah diwarisi daripada pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi ini permasalahan yang dinamakan sebagai ghulu. Ghulu kepada kepimpinan ataupun ghulu kepada orang-orang saleh, sehingga menyebabkan boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak salah kita sayang orang-orang saleh tuan-tuan. Tak salah sayang ustaz-ustaz, maulana, tuan-tuan guru, sebutlah apa istilah orang-orang agamawan sekalipun, dan kita digalakkan untuk bersama-sama, kita digalakkan untuk bersahabat dengan mereka, tetapi mereka juga manusia. Jangan sampai tahap kita mendewa-dewakan mereka. Ini yang orang kata grey area, tempat yang kelabu tuan-tuan. Nak kata hitam pun tidak, nak kata putih pun tidak. Jadi sukar kita nak melihat tahap-tahap mana yang boleh kita berpegang dengan orang-orang soleh ni. Sebab apa tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, banyak ajaran-ajaran sesat muncul daripada sini. Semalam saya dapat panggilan daripada Kelang. Ada seorang wanita kata, "Ustaz, ada seorang abang ipar saya ni, dia terlibat dengan satu ajaran yang dibawa oleh Sultan Fulan bin Fulan." Sultan Fulan bin Fulan, ada nama-nama dia. Sultan Fulan bin Fulan. Dia daripada Melaka, dia kata keturunan Melaka. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan, tapi ini sultan yang baru tuan-tuan. Jadi sultan ni tuan-tuan, mana dia punya markasnya? Kat Puchong. Jadi dia tunjukkanlah gambar-gambar dia dengan kain warna kuningnya, dengan tanjaknya, dengan kerisnya, apa semua. Dan dia mengajar kepada pengikut-pengikutnya doa-doa tertentu, amalan-amalan tertentu, dan untuk mendapat kelebihan-kelebihan perlu bayar amount yang tertentu tuan-tuan.
untuk mendapat rahmat daripada Allah apa semualah. Ini setiap minggu tuan-tuan, kita ingat benda-benda ni bukan ingat benda-benda lepas berlaku, tapi sebenarnya benda setiap minggu ada sahaja ajaran-ajaran yang baru yang muncul di negeri kita. Dan kenapa berlaku tuan-tuan? Kenapa dia merintih telefon minta tolong? Sebab apa? Sebab abang ipar dia dah terlalu ta'assub sangat. Dan ta'assub ni dia boleh bawa kepada hulu, ekstrim. Sebab tu hulu ni kita terjemahkan sebagai ekstrim. Bila ekstrim ni dia boleh bawa kepada radikal. Bila radikal dia boleh bawa kepada militan. Jadi dia tak semudah itu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kes-kes sebelum ini, Al-Maunah, dan banyak lagi lah kes-kes. Semuanya kerana apa? Kerana sifat hulu tuan-tuan, memportraykan sebagai orang agama. Orang-orang pun terpesona dengan keterampilan agamawannya, sehingga akhirnya dia menjadi dia juga pada waktu yang sama cuba untuk membawa bid'ah-bid'ah dalam amalan-amalan Islam, mereka-reka amalan-amalan demi untuk meraih sesuatu daripada pengikut-pengikut dia. Ini semuanya tuan-tuan berpunca daripada sifat hulu. Imam Ahmad tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, Imam Ahmad ni, Ahmad bin Hanbal ni salah seorang daripada pejuang sunnah tuan-tuan. Dia pernah satu hari berjalan di sebuah kampung, dan ada orang yang kenal dia dengan popular, dengan masyhur beliau sebagai seorang ulama. Walaupun kemasyhuran itu tidak sama macam sekarang tuan-tuan. Sekarang ni kita boleh kenal seorang itu masyhur melalui media sosial dan sebagainya kan, yang menambahkan lagi populariti orang tu kan. Tapi di zaman Imam Ahmad ni orang tak berkenal sangat tuan-tuan, hanya orang tertentu saja. Tapi ada seorang ni dia kenal sangat Imam Ahmad, sehingga kan dia pergi jumpa Imam Ahmad, dia sapu tubuh badan Imam Ahmad ni. Dia sapu tubuh badan Imam Ahmad dan disapu balik ke tubuh badan ni. Kan? Imam Ahmad terperanjat. Min aina akhasta hadha? Daripada mana kamu ambil benda-benda macam ni? Teguran Imam Ahmad tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rasa sayang yang luar biasa, sehingga menyebabkan dia membuat tindakan-tindakan yang kadang-kadang melampaui daripada yang sepatutnya. Banyak istilah barakah kan, ambil berkat. Ambil berkat ni pun, ini antara, dia ada dua tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita lihat antara unsur-unsur yang kita nampak hulu, kalau zaman dulu dia bina monumen, dia bina patung untuk mengingati orang tertentu. Zaman sekarang saya rasa kalau orang Islam, lebih lagi agamawan, dia tidak buat patung. Pelik sangatlah kan. Dia buat apa tuan-tuan? Kat rumah dia letak gambar yang besar tuan-tuan. Lebih lagi kalau dah mati, pengikut-pengikutnya akan buat satu gambar yang besar. Ada satu ajaran yang telah difatwakan haram, namun begitu ajaran ini masih lagi hidup kerana dia bertukar nama dia tuan-tuan. Jadi bila kita panggil, kita buat penyelidikan, dia kata bahawa bila kita berjumpa dengan pengikut-pengikutnya, pengikut kata bahawa pengasas ataupun pengasas ajaran ini sebenarnya tak mati. Walaupun kita nampak dia mati, tapi roh dia hidup, dia kata. Dia sentiasa bersama-sama dengan kami. Sebab itu mereka sentiasa minta untuk menyeru akan roh pengasas kumpulan tersebut. Dan kalau kita pergi ke markas-markas je, gambar besar. Sampai satu tahap dia tak berhenti kat situ tuan-tuan. Pengikut-pengikut ataupun pimpinan-pimpinan selepas pengasas kumpulan ini yang pula mengambil tempat pengasas. Dia ada 10 orang yang mengganti pengasas ni, kumpulan tersebut. 10 orang, meninggal 3 orang, sekarang tinggal 7 orang tuan-tuan.
pengasasnya orang biasa tuan-tuan, orang biasa. Tapi bagaimana dia menanamkan sifat hulu tu pada ahli-ahlinya, sampai satu tahap bila nak berzikir kena pandang wajah setiap ahli-ahli, dia punya ALP-nya, ahli lembaga pengarah dia, gambar zikir. Itu masih okey lagi tuan-tuan, okey ke? Ikutlah istilah, ada orang kata okey, ada orang kata okey. Apa salahnya ustaz kalau kita lihat pandang muka tok guru kita kan? Ada yang kenapa kita nak letak paparkan gambar tok guru? Zikir-zikir sajalah, zikir pada Allah kan? Dia tak berhenti kat situ tuan-tuan. Setiap apa yang ada pada ahli lembaga pengarah 7 orang ni, semuanya dikira berkat. Disimpan bajunya, pengikut-pengikut yang akan simpan slipernya, bajunya, semua sampai bulu-bulu jenggot-jenggotnya pun disimpan. Diambil berkat. Ada upacara khas setiap minggu ada, bagaimana pergi ambil tabaruk akan segala bulu-bulu yang ditinggalkan, yang disimpan tu tuan-tuan. Yang lebih menyedihkan lagi tuan-tuan, bila salah seorang ahli nak meninggal, ada di antara mereka yang memasukkan rambut-rambut ini ke dalam mulut ayahnya yang sedang nazak, dengan kata apa? Rambut-rambut ni akan memudahkan ayah untuk menghembuskan nafas yang terakhir. Ini bukan cerita dongeng tuan-tuan, memang real punya. Masukkan rambut. Kemudian disebut lagi bila kita wawancara dengan pengikut-pengikut di kalangan orang lelaki, kita wawancara juga dengan yang wanita. Wanita ni pula dia kata, kami setiap kali bila masak, kami diarah untuk spraykan air berkat. Macam mana air tu boleh berkat? Dimasukkan bulu-bulu dalam air tu dan dispray ke makanan-makanan jualan mereka tuan-tuan, untuk menyedapkan lagi makanan. Macam mana boleh timbul tindakan-tindakan ni? Sebab keterlaluan dalam mengambil keberkatan, sehingga siapa sahaja pun boleh. Itulah antara yang berlaku tuan-tuan. Dan kita, kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Nabi SAW juga pernah menegur para sahabat tak kala mereka melakukan tindakan-tindakan yang hulu dalam ibadah. Satu hari ada 3 orang lelaki datang ke rumah Nabi SAW, dan Nabi pada ketika itu tiada di rumah. Tapi 3 orang ni datang jauh tuan-tuan. Ada beberapa soalan, pertanyaan yang dia nak tanya. Bila Nabi tak ada, yang ada adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita sedia maklum, ummahatul mukminin di zaman itu kebanyakannya menjadi ustazah-ustazah, memberi penerangan kepada para sahabat, kerana mereka adalah antara insan yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat daripada 3 orang ni bertanya, sungguhnya kami nak tahu bagaimana cara ibadah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nak tahu juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, dan kami juga nak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeluarga. Kerana apa? Kerana orang yang pertama kata, kerana saya sentiasa solat pada waktu malam. Pada waktu malam aku akan sentiasa solat, tidak miss. Aku hidupkan malam-malamku dengan solat sahaja sehingga subuh. Itu yang pertama. Manakala yang kedua pula kata, manakala saya pula, ya Aisyah, aku pula sentiasa berpuasa pada siang hari. Puasa Nabi Ibrahim. Puasa Nabi Ibrahim itu tak apa juga tuan-tuan. Ini puasa berterusan setiap hari. Dan yang ketiga adalah
aku tidak mahu berkahwin, kerana kahwin ini kemungkinan akan mengganggu akan prestasi ibadahku. Jadi setelah dijelaskan tiga-tiga perkara ni tuan-tuan, maknanya tiga-tiga orang sahabat ni nak melakukan satu perkara yang melebihi akan apa yang dilakukan, yang diajar kepada mereka oleh baginda Nabi SAW. Lantas bila Nabi sampai ke rumah, Aisyah cuba jelaskan kepada baginda Nabi SAW akan penjelasan ketiga-tiga orang tu. Jadi apakah respon Nabi SAW? Apa respon Nabi? Agak-agaknya saya merasakan bahawa ketiga-tiga orang sahabat itu pastilah ingin mendapat pujian Nabi, sebab dia melakukan benda yang melebihi. Dan benda lebih dia satu benda yang baik lah kan. Benda lebih, solat lebih, puasa lebih, tak kahwin langsung, seperti mana orang-orang Kristian tuan-tuan, rahib-rahib Kristian. Jadi bila berlaku perkara ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Apakah kamu yang mengatakan perkara-perkara sebentar tadi? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa taala di kalangan kamu semua, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu semua. Namun aku juga berpuasa, dan aku juga berbuka, aku juga solat, dan aku juga tidur, dan aku juga berkahwin dengan wanita. Barang siapa yang menolak akan sunnahku, maka beliau bukan di kalanganku. Ini antara satu hadis tuan-tuan yang cukup penting menggambarkan bahawa kita perlu menjauhi diri kita daripada sifat ghulu. Sifat ghulu, sifat keterlaluan dalam beragama tuan-tuan. Kenapa, macam bagaimana kita nak tahu, nak mengelakkan daripada sifat keterlaluan dalam beragama? Kembali balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah cara ibadah yang lebih baik kecuali dengan kita kembali balik mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perkara-perkara yang penting yang dijelaskan akan contoh-contoh ibadah yang dikira sebagai ghulu tuan-tuan. Dan yang akhir sekali tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sebagian ulama juga mengatakan antara yang boleh dikategorikan sebagai ghulu juga tuan-tuan, sebagaimana yang diabadikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari tuan-tuan, Muaz bin Jabal menjadi imam. Bila dia jadi imam tuan-tuan, dia baca surah panjang tuan-tuan, baca surah panjang, sehingga menyebabkan ada di antara jemaah di belakang rasa tak senang. Bila rasa tak senang, jemaah ni pun mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal dengan Nabi ni amat rapat tuan-tuan. Jadi Nabi terus minta orang untuk panggil Muaz bin Jabal. Panggil, kemudian belum sempat lagi mukadimah, terus Nabi pun berkata kepada Muaz bin Jabal, ya ayuhan nas, inna minkum munafirina fa ayyukum amman nasa falyujis fa inna min waraihil kabir wad-dhaif wa dzal hajah. Nabi sebut, sebelum Nabi sebut perkataan tersebut, Nabi kata kepada Muaz, ya Muaz, afatanun anta, aturidu an takuna fatanan. Wahai Muaz, kamu nak menyebarkan benda fitnah ke di kalangan masyarakat? Termanggu Muaz, apa pula kan? Barulah Nabi sebut, wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Siapa sahaja di antara kalian mengimami orang lain, hendaklah dia meringankan solatnya, tidak terlalu lama, kerana di belakangnya ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang berhajat. Ini antara yang juga dikategorikan sebagai ghulu. Sebab kadang-kadang dia ghulu, dia nak sangat lebih dalam satu benda yang baik, tapi dia lupa akan kemaslahatan makmum ataupun jemaah yang ada di belakangnya tuan-tuan. Ini antara yang sepatutnya kita cuba untuk sama-sama
melihat akan sifat ghulu ini, ghulu dalam mengagungkan orang-orang soleh. Yang kedua, ghulu dalam melaksanakan amal ibadah, dan juga ghulu dalam kita beriktikad, tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita melaksanakan amal-amal ibadah ni, tuan-tuan, sama juga dengan kita beriktikad ataupun mempelajari akidah, tuan-tuan, kita kena pastikan bahawa tidak ada tindakan-tindakan kita ini yang ada unsur-unsur ghulu. Yang kita bimbang, tuan-tuan, di akhir zaman ni, tuan-tuan, banyak peribadi-peribadi tertentu yang cuba untuk melakukan perkara-perkara agama yang melampaui daripada batas. Contoh, tuan-tuan, sebelum ni kita biasa dengar orang menerakakan orang, tuan-tuan. Sebelum ni tak pernah dengar, tuan-tuan, tapi akhir-akhir kita lihat istilah-istilah menerakakan orang, mengeluarkan orang daripada Islam. Ini antara unsur-unsur ghulu, tuan-tuan. Dan kita kena hati-hati dan jangan mudah terpesona dengan kalimah-kalimah yang boleh membawa keluar daripada Islam ni, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkahi kita semua, tuan-tuan, dan memastikan kita tidak terjerumus dalam lembah ghulu, iaitu keterlaluan melampaui batas dalam beragama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.